wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal muallifu Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Sambung pengajian kitab Muhimmah Kitab Jawi muka surat 4 dalam kurungan bermula dalil. Bermula dalil yang menunjukkan atas dalil itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui datanglah ia seorang badui datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia seorang badui bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah SWT. Satu ketiga, datang seorang badui bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kata badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau telah menyerukan akan manusia, engkau serukan kepada Allah SWT. Dan aku, kata badui, aku percaya dengan dikau. Dan tiada aku benarkan akan dikau, melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan daku. Setiap yang mendakwa menjadi rasul, Allah akan sertakan dengan mukjizat perkara yang luar biasa yang melemahkan orang lain untuk tiru, atau dikatakan mukjizat. Badui ini mengatakan, aku percaya akan dikau ya Rasulullah. Dan dipercaya. Tetapi aku nak benarkan terlebih dahulu, aku nak tengok dulu mukjizat terlebih dahulu. Percaya, tapi kalau aku nak benarkan, aku kena tengok dulu mukjizat, kata badui kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah bagi badui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kendaki? Nabi pun tanya, wahai badui, apa yang kau nak? Cuma Rasulullah ni orang panggil mujizatnya yang paling banyak. Di kalangan para anbiya mursalin, Rasulullah mujizatnya paling dahsyat, paling banyak. Dan sebagian ulama menyebutkan mujizat bagi Rasulullah SAW itu, kadang-kadang ulama sebut dalam kitab 60 mujizat. Ada sebagian ulama menyebutkan mujizat Rasulullah sampai 3,000 banyak. Itu cukup banyak mujizat bagi Rasulullah SAW kan. Dan Nabi bertanya, wahai badui, apa yang kau nak ni? Mujizat yang bagaimana yang dikendak ni? Maka berkatalah ia seorang badui, engkau ya Rasulullah suruh akan pohon kurma. Wahai Rasulullah, kau suruhkan pohon tamar kurma ni, pohon tamar kurma yang sudah kering ini. Maka datang ia pohon tamar kurma akan dikau. Dan antara hadapan keduanya, antara badui dengan Rasulullah SAW itu, satu pohon kurma yang kering, lagi sudah lama, lagi sudah tua. Kebetulan antara Rasulullah dengan badui ini ada pohon kurma. Pohon tamar tu dah lama, dah usang orang panggil. Pohon tamar yang dah tua, dan yang sudah mati. Kering dah mati lah. Pohon tamar yang dah mati kering, lagi pula dah lama, dah tua. Dan Nabi bertanya, wahai badui, apa yang kau nak? Bagaimana mujizat yang kau nak ni?
Kata Badui, ya Rasulullah, kau panggilkan Puan Tamar ni datang. Badui itu mintakan kepada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda bagi Badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah olehmu hai Badui. Nabi kata, wahai Badui, kau pergi. Bila kau sampai kat Puan Tamar tu dan kata olehmu bagi Puan Tamar tu, bila kau sampai kat Puan Tamar, kau bercakap dengan Puan Tamar bahawa sesungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Wahai Badui, kau pergi kat Puan Tamar tu, kau cakap dengan Puan Tamar, sesungguhnya Muhammad yang panggil engkau, wahai Puan Tamar. Maka pergilah ia Badui. Yakin Badui ni, dia dah percaya dah Muhammad ni utusan Allah. Dan cuma nak membenarkan, nak tengok dulu mujizat. Dia yakin, dia pun berjalan pergi sampai depan pohon kurma. Berkatalah ia Badui, pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya ia Nabi Muhammad SAW itu memanggil akan dikau. Badui pun sampaikan, wahai pohon kurma, kau perkenankah Muhammad panggilkan akan dikau. Orang Badui ni orang hulu lah kan. Orang duduk kat bukit-bukit, duduk belah kambing, dia sifatnya kasar lah pasal dia hulu. Maka bergeraklah pohon kurma itu, bergerak dari pihak yang kanan dan tercabutlah segala akarnya. Dan bergeraklah dan bergerak-gerak pada sebelah kirinya. Maka tercabut pula segala akarnya. Duk kanan, duk kiri bergerak sampai semua akar pohon kurma tercabut. Maka jadilah ia pohon kurma itu datang. Seperti demikian itu, demikian keadaan yang dipanggilkan. Duk jalan. Pohon kurma tu berjalan. Duk depan-depan sampai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala hampirlah ia pohon kurma kepada Muhammad SAW, memanggillah ia pohon kurma serta Assalamu alayka ya Nabi Allah. Sampai pohon kurma depan Nabi, pohon kurma bagi salam ke atas Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kalau kita baca Assalamualaikum pun tak salah. Kan? Kita ziarah makam Rasulullah, kita pun sampai Assalamualaikum ya Nabi Allah pun tak salah. Orang panggil atas dalam takrim, nak memuliakan. Sepatut seorang alaika. Kalau ramai alaikum. Kalau dua alaikumah. Kan? Tapi oleh kerana kita nak mulia, nak besarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi satu kesalahan kita tukarkan domain jamak. Assalamualaikum pun tak salah. Kan? Kata pohon kurma tu, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kejawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam. Maka berkata oleh Badui itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Next saksi Badui mengucap dua kalimah syahadah. Dia membenarkan Muhammad ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, wajib datang kalimah asyhadu, tapi wajib itu sekali je. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nak datang dua kali pun boleh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi memadai sekali je. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pun begitu. Sebab ada riwayat-riwayat lain, kan? Ada hadis lain menyebutkan yang masuk Islam itu hanya mengucap lafaz asyhadu hanya sekali. Kan? Itulah dikatakan Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmat. Kan? Satu rahmat sekalian alam. Bayangkan dengan hanya mengucap dua kalimah syahadah, segala dosa yang pernah dilakukan masa ia kufur, Allah ampunkan kesemua sekali.
Itu yang menyebabkan iblis menangis. Sejarah menyebutkan iblis menangis menyesal yang teramat sangat 4 kali. Yang pertama, iblis menangis menyesal ketika Allah laknatkan iblis. Itu iblis cukup menyesal. Itu yang pertama. Menangis menyesal ketika Allah laknatkan. Dulu namanya Azazel, sayap warna hijau daripada permata Zamrud. Cukup indah. Satu perkara yang menyebabkan iblis dilaknatkan. Tak mau sujud. Sombong kan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong iblis ni. Ketika awal laknat, dihilangkan keindahan tubuhnya. Dulu iblis Azazel ini bersayap di perbatasan Zamrud. Awal laknat, maka segala anak cucu keturunan iblis tidak ada sayap. Tak bersayap. Jin walaupun boleh pergi terbang, tapi bukan jenis bersayap. Dia kalau bersayap itu malaikat. Jin setan dia pergi jauh, tapi bukan jenis bersayap. Allah hilangkan dah kemuliaan sayap. Dan Allah ubahkan rupa iblis alaihi Allah. Allah ubah seperti rupa najis. Rupa tu najis dah. Kepalanya kera, badannya khinzir. Ketika awal laknat iblis, daripada indahnya rupa dengan sayap permata Zamrud, awak laknat, awak ubahkan muka kera, badan khinzir. Khinzir najis. Itu iblis menangis. Itulah iblis menangis menyesal yang teramat sangat. Yang kedua, iblis menangis bila? Ketika turun ke muka bumi. Ketika awak halaukan daripada langit turun ke muka bumi, menangis iblis. Lahir Nabi Isa, awak tutupkan langit keempat kan. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak tutup ke semua pintu langit. Iblis menyesal, menangis yang teramat sangat. Yang ketiga, ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis menangis ketika Nabi lahir? Sebab Nabi bawakan 2 kalimah ni. Bila orang masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua dosa awak ampunkan. Itu istimewanya 2 kalimah syahadah ni. Apa dosa masa di kufur, semua awak ampunkan. Itu kata iblis, sia-sia kami hasut, kami sesak anak Adam. Dengan mengucap 2 kalimah ini, awak ampunkan dah. Masa dia syirik dulu, masa dia kafir, dia sembah berhala, semua awak ampunkan. Itu istimewanya. Kan? Yang keempat, iblis menangis ketika turun surah Al-Fatihah. Dalam banyak-banyak surah yang menyebabkan iblis menangis yang teramat sangat, ketika turun wahyu surah Al-Fatihah. Hebat surah Al-Fatihah, ada 30 nama. 30 nama, bayangkan. Makin banyak nama, itu menggambarkan kemuliaan. Allah kan nama banyak. Rasulullah kan namanya banyak. Demikian surah Al-Fatihah, namanya ada 30. Itu menggambarkan kemuliaan, kehebatan, iblis menangis. Maka Badui ni ketika melihat mujizat Rasulullah SAW, bayangkan pokok yang dah mati, yang dah kering layu, tiba-tiba pokok tu keluar berjalan. Depan mata, bukan mimpi. Maka dibenarkan kesaksian tersebut. Maka kata orang Badui, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka bersabdalah baginya bagi seorang Badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadailah akan dikau ini. Cukup dah, Nabi kata. Katanya apa? Mujizat ni cukup dah. Seolah-olah tak minta lain dah. Satu mujizat ni pun sudah cukup menunjukkan Muhammad itu seorang Rasulullah, utusan daripada Allah. Cukup dah. Bagi orang yang hati terbuka, kalau dia melihat
Pokok berjalan, tok bumuh tak ada boleh buat ni. Raja bumuh dan dunia ni tak ada boleh buat ni. Mana orang boleh buat matahari tak bergerak? Mana orang boleh buat bulan terbelah dua? Tak ada boleh buat. Sihir boleh ditiru. Mukjizat tak boleh. Tidak boleh ditiru. Kata Rasulullah cukup dah. Tak minta lain dah. Kalau kamu ni Allah berikan hidayah, cukup dah. Satu mukjizat sudah cukup. Tak macam Abu Jahal. Abu Jahal datang rumah, berhimpun Rasulullah dengan Abu Talib. Kan, Muhammad, kata Abu Jahal, kalau betul keutusan Allah, cuba kau tunjukkan aku benda yang pelik ni. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, daripada kau minta benda pelik, belum tentu kau beriman. Kata Sayyidina Abu Bakar pada Abu Jahal, lebih baik kau minta Rasulullah itu doakan supaya kau dapat beriman. Tapi keras Abu Jahal, hai Muhammad, kau nampak tak batu kat luar tu? Kata Abu Jahal. Di rumah Abu Talib ada satu batu besar. Kalau betul engkau utusan Allah, cuba kau keluarkan pokok dari batu tu, dah hanya dulu. Rasulullah tak mau. Kalau Nabi tahu dah, puak-puak ni minta bukan nak beriman. Abu Talib, Pak Saudara Muhammad SAW pun puju, bagi isyarat, perkenankanlah. Kut-kutlah harapan Abu Talib. Abu Jahal tadi lepas ni tak buat khianat lagi, tak buat jahat lagi. Rasulullah pun munajat minta doa dengan Allah. Batu yang besar tu terbelah, keluar pokok. Bercabang dulu. Tercengang Abu Jahal. Minta lagi pula. Kata Abu Jahal, kan elok pokok tu ada buah. Dah minta pokok, nak minta buah pula. Rasulullah doakan keluar buah. Seketika itu buah keluar. Apa kata Abu Jahal? Tak ada dah. Si yang paling hebat melainkan lah Muhammad. Begitulah orang panggil. Kalau hati sudah tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau hati tertutup, lihat macam mana pun tak akan beriman. Dengar banyak mana pun tak akan beriman. Kan? Pokok pangkal dia, kan? Hati terbuka. Demikianlah orang Badui ni. Kata Rasulullah SAW, cukup dah. Kan? Ini mujizat cukup, satu cukup dah. Kan? Maka berkatalah ia Badui kafar, kata Badui. Artinya memada dah, cukup dah. Cukup memada dah, kata Badui. Kemudian menyuruhlah oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali. Maka kembalilah ia pohon kurma kembali pada tempatnya, tempat pohon kurma yang asal. Berjalan, kembali tempat yang asal. Maka berkatalah oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan mukjizat oleh orang yang lain daripada aku. Maka engkau perkenankan akan daku kepadanya, kepada minta tersebut. Kata Badui, orang tak rajin minta benda pelik. Aku minta engkau perkenankan, kau sujud. Dari situlah kata Badui ini, maka izinkan olehmu akan daku, kata Badui. Oh, aku sujud bagi engkau. Dan sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Kata Badui, ya Rasulullah, izinkan. Lepas tiap-tiap sembahyang, aku nak sujud pada engkau. Kata Badui. Dia mengagungkan, bayangkan depan mata pokok berjalan. Kata dia, ya Rasulullah, izin dengan aku, lepas tiap-tiap aku sembahyang, aku nak sujud kepada engkau. Kata Badui, minta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah. Nabi larang, tidak ada sujud selain daripada Allah. Tak boleh dah. Kita nak sujud itu hanya tertentu kepada Allah SWT saja. Dan jikalau fardu takdir, jikalau orang panggil fardu takdir, tak berlaku. Tapi fardu takdir. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi lain daripada Allah, kut-kutlah. Kalau Allah haruskan
kita manusia sujud bagi yang lain, nescaya aku suruh akan sekalian perempuan, isteri lah. Kalaulah Allah haruskan sujud pada orang, manusia ni, aku nak suruh akan sekalian perempuan, isteri-isteri tu, bahawa sujud bagi suaminya yang mereka itu. Akan aku suruh isteri sujud pada suami dia. Kenapa? Kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Nak menggambarkan besarnya hak suami. Dan sampaikan kalau makhluk boleh sujud, nescaya Nabi akan suruh isteri sujud pada suami. Kalaulah boleh. Sedangkan tak boleh. Tapi nak sampaikan kepada kita, besarnya hak ke atas suami. Cukup besar. Maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak. Suami pun ada hak ke isteri. Isteri pun ada hak ke suami. Mana lebih besar? Di antara dua hak ini, hak ke suami itu cukup sangat besar, dan Nabi dahulukan hak ke suami. Demikianlah dibandingkan dengan hak yang lain, Nabi dahulukan. Nabi dahulukan hak suami, hingga mendahulukan ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hak dua ibu bapa. Nabi tak kata, kalaulah boleh sujud ke makhluk, aku nak suruh seorang anak sujud pada mak bapak dia. Tak. Nabi suruh isteri yang sujud pada suami. Bermakna itu hak yang paling besar. Itu hak yang paling utama. Seperti barang yang datang, ia barang daripada tergaib pada mereka itu bagi hak dua ibu bapa. Dan zaujah isteri atas barang yang diceterakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang Sayyidina Umar ceritakan? Tenggelam hak ibu bapa, tenggelam hak isteri. Lebihnya hak ke atas suami sehingga menenggelamkan hak isteri, hak dua ibu bapa. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya ia Sayyidina Umar keluar serta sahabatnya. Satu hari Sayyidina Umar keluar bersama-sama dengan sahabat radhiyallahu anhum, melihat seorang perempuan menanggung ia seorang perempuan akan seorang yang tua, ditanggung tu di atas belakang perempuan. Ketika Sayyidina Umar bersama sahabat radhiyallahu anhum sedang berjalan-jalan, terserempak dengan seorang perempuan, didokong orang tua kat belakang. Perempuan ni dokong seorang yang tua kat belakang dia. Didokong orang tua kat belakang dia. Maka berkata oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa yang kepayahan ini? Sayyidina Umar tanya, benda yang nampak payah sangat, dia kenapa ni? Kan menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin. Ketika itu Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua kan. Lebih kurang 8 tahun lah Sayyidina Umar jadi khalifah. Kata perempuan itu, ya Amirul Mukminin. Bahawa sesungguhnya ia orang tua tu bapa aku. Yang aku dokong kat belakang ni, yang aku kendong belakang bapa aku ni. Kata perempuan. Dan sesungguhnya jadilah ia bapa aku tu seperti kanak-kanak. Ingat ia bapa aku daripada tiap-tiap suatu saat. Dan satu saat yang lain, berkendak ia bapa aku tu kepada bermain-main tanah. Seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Orang tua, bila sampai satu peringkat, jadi seperti anak kecil. Mudah sensitif, mudah terasa, mudah merajuk. Demikianlah kata perempuan tu, ayahku ni dah uzur. Perangai dia kembali seperti perangai kanak-kanak. Sekejap nak main tanah, sekejap nak berlari-lagi, sekejap nak makan minum, sekejap nak berhenti. Kembali seperti zaman kanak-kanak, kata perempuan. Dan sekali pula meminta ia bapa aku akan makan, sekejap nak makan. Dan sekali pula
Meminta ibu bapa aku akan minuman, sekejap nak minum. Maka tiap-tiap ghaib aku daripadanya manggil ibu bapa aku akan daku. Bila aku tak ada kat sisi dia, saya dipanggilkan aku, ketahuan. Kalau aku tak ada kat sebelah bapa aku, dia panggil-panggil macam anak kecil. Duk berkepit dengan mak dia. Begitulah orang panggil kata perempuan ni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata dengan tangis. Perempuan ni cerita dengan kepada Sayyidina Umar dengan tangisan. Sambil-sambil cerita menangis perempuan ni. Maka aku tanggung akan bapa aku di atas belakangku. Duk dokonglah. Di mana tempat berkeliling aku, di mana tempat aku pergi, aku dokong kendungkan bapa aku kat belakang. Hingga apabila ingin ia bapa aku akan suatu, kalau bapa aku nakkan suatu perkara, nescaya aku berikan akan dia akan suatu, dan jika tiada dapat, kalau bapa aku minta tak dapat, maka aku berikan akan dia akan bapa aku itu suatu benda. Tak dapat dia minta, dia bagi benda lain. Macam budak-budak. Demikian lagi, maka ajiblah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan berkatalah ia Sayyidina Umar, adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini mendatangkan ia perempuan akan hak bapa? Kata Sayyidina Umar, wahai sahabat-sahabatku, nak tahu tak? Perempuan ni, alhamdulillah. Perempuan ni kata Sayyidina Umar, dia telah datangkan hak seorang anak kepada bapa. Kata Sayyidina Umar, perempuan ini, seorang anak ni, dia telah berdatangkan hak ke atas bapa dia. Maka berkata mereka sahabat radhiyallahu anhum, bala ya Amirul Mukminin, bahkan betul lah. Bila Sayyidina Umar kata demikian, jawab sahabat lain, betul lah wahai pemimpin mukminin ni. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku pohon, aku berkata seperti demikian itu juga. Demikianlah kata Sayyidina Umar, aku pun demikian. Bahawa sesungguhnya ia perempuan tersebut mendatangkan akan haknya hak bapaknya. Macam mana sahabat lain setuju, begitulah kata Sayyidina Umar, perempuan ni dia telah datangkan hak ke atas bapa dia. Seorang anak mendatangkan hak ke atas bapa. Bahawa sesungguhnya ia bapa itu mendatangkan, bahawa sesungguhnya ia perempuan itu mendatangkan akan haknya hak bapanya. Dan serta ziyadah bertambah pula. Bukan sekadar telah tunaikan hak ke atas bapa, bahkan ziyadah, bahkan bertambah pula. Lebih lagi. Sudah tunaikan hak bapa, lebih daripada itu lagi, kata Sayyidina Umar. Lalu maka berkata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Umar tu kata kepada Umar, wahai Umar, wahai pemimpin orang mukmin, engkau tersalah ni. Kerana belum lagi aku bayarkan akan hak bapaku. Aku buat macam ni, aku tanggung, ke mana aku nak pergi aku bawa dia, apa dia nak aku bagi, main dengan dia. Belum lagi aku tunaikan akan hak bapaku ni, kata perempuan ni. Bahawa sesungguhnya adalah bapaku itu memeliharakan ia bapaku akan daku, dan berilah ia bapaku dengan segala asbabku, dan berkhidmatlah ia bapaku akan daku. Dulu, kata perempuan ni, bapa aku bela aku dengan sebab aku. Sebab akulah bapa tu boleh berkhidmat, boleh bekerja. Sedang mencita-citalah ia bapaku akan hidupku. Ketika bapa bela seorang anak, dia mengharapkan anak dia berjaya, mengharapkan anak dia panjang umur, hidup lama. Itu seorang mak bapak peliharakan anaknya. Dan enggan ia bapaku daripada mati. Sakit macam mana pun anak, bapa
mak bapak akan susah payah seboleh-boleh nak bagi anak tu sihat, nak bagi anak tu hidup panjang umur. Dan enggan ia bapaku daripada matiku, dan aku khidmatkan akan bapaku, dan sedangkan aku berdiri memeliharakan atasnya bapaku, sekarang aku berkhidmat. Sekarang aku berdiri duk bela ayahku, dan tetapi aku mencita-cita akan mati bapaku. Kan beza. Seorang anak duk bela bapak yang dah uzur, kan, mengharapkan sihat. Kalau tak sembuh, kata anak dia, mudah-mudahan mati dengan aman. Dia tak mengharapkan bapak hidup. Beza mak bapak bela anak, dia mengharapkan anak tu hidup. Anak yang bela mak bapak, dah uzur tua, duk panggil Pak Ustaz, mintalah Ustaz mudahkan urusan, dah sampai umur, minta pergi dengan aman. Tengok tu. Cerita di hati anak, walaupun dia bela, dia berjaga, dia pelihara, tapi dia mengharapkan bapak tu mati. Beza dengan bapak bela seorang anak, dia mengharapkan anak tu hidup. Itulah kata perempuan, aku duk bela, duk khidmat, belum cukup lagi. Aku balaskan hak seorang anak kepada seorang mak bapak, belum cukup lagi, kata perempuan itu. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkatalah ia Sayyidina Anas radhiyallahu anhu adalah ahli bait daripada Ansari. Ahli bait daripada Ansari. Ada bagi mereka itu, ahli bait daripada Ansari itu, yang menerangkan mereka itu, atas mereka akan air hingga kata. Maka tak kala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia unta kepadanya, kepada Rasulullah, tersungkur ia unta, hal keadaannya unta itu sujud antara hadapannya hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta tu ketika melihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta tu lipatkan lutut depannya, dia tersungkur sujud antara hadapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah bagi Rasulullah oleh segala sahabat, ketika sahabat melihat unta bila tengok Rasulullah, dia lipatkan lutut depan, dia sujud. Sahabat tengok, unta sujud depan Nabi ni, binatang. Binatang yang tidak ada akal, jumpa Rasulullah, sujud. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, ini binatang tidak berakal sujud, ia binatang bagi engkau. Binatang yang tak reti bermikir. Ketika melihat Rasulullah, mulianya Rasulullah, hebatnya Rasulullah, binatang unta pun sujud. Dan kami sekalian ini, kata sahabat, semua kami ini ada akal, punya akal. Kami sahabat ni ada akal, boleh mikir, cerdik. Maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau. Kata sahabat, ya Rasulullah, unta tak ada akal bersujud, kami ada akal, patut kami lebih dulu sujud daripada unta ni. Nak muliakan, nak besarkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu maka bersabdalah ya Rasulullah SAW, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bawa sujud ia manusia bagi manusia ni, bagi manusia yang lain. Tak patut. Tak boleh seorang manusia nak sujud kepada manusia lain, tak boleh. Nabi larang. Tak boleh seorang manusia nak sujud kepada manusia lain, tak boleh. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, kalaulah patut, kalaulah boleh sujud pada manusia, jadi aku, kata Rasulullah, suruh akan perempuan, akan isteri itu, bahawa sujud ia isteri bagi suaminya. Kalau Allah benarkan
Aku nak suruh isteri sujud ke suami dia. Kenapa demikian? Kerana sangat besar hak suami itu atas isteri. Sangat besar hak suami ke atas isteri. Atau dalam banyak-banyak hak, hak rakyat pada pemimpin, hak anak pada mak ayahnya, hak suami atas isteri, yang paling besar hak isteri atas seorang suami. Kalaulah boleh sujud, aku nak suruh isteri sujud pada suami. Atau nak menggambarkan besar kan, hak ke atas seorang suami. Jikalau ada pada tapak kakinya, suami, hingga sampai ke bertengah kepalanya, kalau ada pada tapak kaki suami sampai tengah kepala suami pun yang jadi najis, ia sebab nanah. Najis ia sebab nanah dan darah. Kalaulah dia bertapak kaki suami itu bernanah sampai kepala, atau berdarah tapak kaki suami sampai kepala, dia tarik panjang sampai kepala, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan suami, menjilat-jilatlah akan nanah, akan darah tersebut. Sesungguhnya kata Rasulullah, belum lagi mendatangkan hak suami. Belum lagi. Kalaulah suami itu bernanah, kena penyakit bernanah tapak kaki, sampailah atas kepala, isteri itu jilat, hilangkan nanah pada tubuh suami, belum cukup lagi nak mendatangkan hak ke atas seorang suami. Atau besarnya hak seorang suami ke atas seorang isteri. Atau nak menggambarkan terlampau besar dalam banyak-banyak hak, itulah yang paling besar hak isteri ke atas seorang suami. Dan telah berkatalah oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan, wajiblah atas isteri itu mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada harapan suami. Dah kahwin, sebelum kahwin sama. Dulu belum kahwin, malu. Masa bercinta, duk rasa malu. Kentut pun tahan. Kan? Dah kahwin, begitulah sama. Jangan berubah. Dah kahwin, kentut bersepah. Kan tak sama tu. Nabi suruh mengekalikan akan perasaan malu kepada suami. Bagaimana dulu kita bercinta, suami dulu kan, sebelum kahwin bercinta macam mana, rasa malu begitu. Kan? Nak pandang pun segan-segan. Kan? Begitulah. Menjadi suatu kewajipan bagi seorang isteri, walaupun selepas berkahwin, kekalkanlah sifat malu kepada seorang suami. Dulu panggil dengan panggilan manja, dah kahwin, bangun, kata. Oi, orang tua ni. Jangan begitu. Kan? Berubah habis dah. Sama kita panggil pun panggilan manja begitu. Kan? Samalah orang panggil. Menjadi suatu kewajipan, kekalkan sifat malu kan. Dan wajib pula mengikut bagi suruh suami dan diam isteri. Katakanlah berkata suami, apa yang suami perintah, isteri ikut. Dan jika suami berkata-kata, isteri diam mendengar. Jangan duk lawan mulut. Hari ni duk bergaduh perang mulut. Tak cukup mulut, piring terbang, pinggan terbang. Itu dah zaman dah berubah tu. Itu menjadi suatu kewajipan isteri kata suami. Ketika suami bercakap, isteri naklah dengar, diam begitu. Jadi, suami suruhkan satu perkara, ikutkan suruhan suami. Dan berdiri tak kala datang suami. Dan berdiri tak kala keluarnya suami. Suami nak keluar pergi kerja, kan? Isteri hantar tepi pintu sampai depan pintu berdiri. Dia berkelah suami pulang. Suami balik penat bekerja, kan?
Isteri sambut di hadapan pintu, berdiri, diberikan minuman makanan ke, kan? Atau orang panggil antara hak, kan? Isteri ke atas seorang suami. Dan mendatangkan diri atas suaminya. Bila tu datang diri, tatkala hendak tidur, kalau suami tidur, isteri ke tidur sekali. Tu istimewanya, kalau suami tidur, isteri kena tidur sekali. Dan memakai bau-bau baginya. Dan bila tidur sekali tu pakailah minyak wangi tu. Jangan pakai baju yang masak. Jangan bau belacan, bau tempoyak, pakai baju masak kan, bau lah, bawang itu. Kan, salin baju cantik, salin baju baru, letak minyak wangi, wangi-wangian yang harum kan. Atau orang panggil, di antara hak seorang isteri ke atas seorang suami. Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya. Macam mana? Dengan kasturi. Baikkan bau mulut dengan wangian kasturi. Sebab tu menjadi satu sunnah. Kalaulah kain sugi itu ada yang bersifat dengan wangi, sunat kita beli. Demikianlah bros gigi. Kalau ada jual bros gigi kat kedai, bros tu bau wangi, sunat beli. Kod-kod adalah. Kan? Hari ni bros gigi tak ada bau bulunya kan. Kalaulah sudah ada teknologi, bulu yang ada pada gigi tu bau wangi, sunat kita beli. Kan? Sebab apa? Nak wangikan mulut. Nak wangikan akan mulut. Tak adalah bau orang panggil bau aliu basi, bau busuk je gitu kan. Dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi. Dan barang sebagai daripada kasturi ambar ke ikutlah. Malaikat subuh ke, malaikat maghrib ikutlah. Dan mengekali perhiasan. Tak kala hadirnya suami, pakai cantik ketika suami ada. Tapi zaman terbalik, nak keluar rumah pakai cantik. Dalam rumah, baju koyak berlubang. Kan? Baju 5 tahun dah dipakainya lagi. Baju kelawar, Ustaz. Baju kelawar. Baju kelawar. Malam-malam jadi kelawar. Kan? Siang-siang jadi burung hantu. Begitulah kan. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika gaibnya, suami tak ada, jangan pakai cat cantik. Tak payah nak make up, nak apa. Kan? Hari ni keluar rumah, isi make up, pakai minyak wangi, cantik. Terbalik. Dalam rumah tak ada make up. Dalam rumah tak ada pakai minyak wangi. Dalam rumah, baju pun tak nak pakai. Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suami. Bila tu? Tatkala gaibnya ni suami. Jangan khianat ketika suami tidak ada di rumah. Sama ada pada hamparan, tikar, kapit ke, atau harta suami. Ketika suami tak ada rumah, datang minta sedekah, jangan diberinya harta suami. Tak apalah, kamu ambil je lah. Suami aku elok je. Ambil dah kapit ni bawa balik. Ambil dah tikar ni bawa balik. Tak boleh begitu. Itu orang panggil khianat namanya. Suami tak ada kat rumah, isteri hendaklah menjaga amanah. Dan memuliakan bagi isi rumah. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya. Ahli keluarga suami. Dan segala kerabatnya, kerabat suami. Apa ada kena-mengena dengan kerabat suami, perkelahian darah, isteri kena muliakan. Adik-beradik suami, isteri kena muliakan. Saudara mara suami, isteri kena muliakan. Dimuliakan. Dan lagi melihatnya ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu, dilihat akan banyak-banyak. Isteri hendaklah ditanamkan dalam hatinya. Apa yang diberi oleh suami, walaupun sedikit, dia merasakan itu banyak. Dia merasakan itu cukup besar. Macam zaman orang bercinta. Zaman orang bercinta, tulis surat pun dah tak bedak. Tulis surat pun dah gembira. Demikianlah semasa dah kahwin, suami berikan satu hadiah pemberian. Isteri kena
menghargai dengan sebab besar yang teramat sangat. Beruntung yang teramat sangat begitu. Cuma itulah, kebanyakan orang lelaki ni dia tak berapa nak romantik. Kan? Kebanyakan lelaki ni dia buat tak kisah begitu je. Kan? Orang perempuan ni dia sifatnya berbeza. Orang perempuan ni suka ditanya khabar, suka dipuji-puji, suka didekat-dekat, begitu. Dan suka ingat hari jadi, suka ingat hari tarikh perkahwinan, suka ingat hari pertunangan. Oh, suami tak ada. Bila tarikh kahwin? Haram suami nak ingat. Suami tak ada ingat. Cuma itulah. Ketika suami berikan suatu hadiah pemberian, isteri itu hendaklah dia menghargai penuh penghargaan. Rasa yang amat besar itu. Maka sebagiannya lah bagi perempuan isteri yang takut isteri perempuan itu kepada Allah. Bahawa isteri bersungguh dalam mengerjakan taat bagi Allah SWT. Bersungguh seorang isteri mengerjakan amal taat kerana Allah SWT. Sungguh-sungguh. Dia berkhidmat pada suaminya. Ikhlas. Semata-mata kerana Allah SWT. Dan bersungguh-sungguh pula isteri mengikut dan berbuat kebajikan suaminya. Apa suami dia buat, ikut dia. Suami dia semayang, dia ikut sekali. Suami dia mengaji, dia ikut mengaji sekali. Dan atau orang panggil, apa yang suami dia buat amal kebajikan, isinya ikut sekali. Ada sahaginya begitu. Dan lagi minta redha kepada suami, maka itulah syurga atau neraka bagi isteri. Syurga neraka isteri itu letak pada suami. Kalau suaminya redha, itu syurga isteri ni. Tapi mengikut batasan syarak. Kita lentangkan dengan syarak. Dan kalau suami tak redha, dia ke neraka isteri ni. Semua dengan lentangan batasan bagi syarak. Kemudian kata mu'alif dan tersebut di dalam kitab Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami atau memanggil anak murid Syekh Zakaria Al-Ansari. 7 jilid kitab Tuhfah kan. Syarah bagi Minhaj. Kemudian kata mu'alif dan tersebut di dalam kitab Tuhfah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ftah bi hikmataka futuhal 'arifin. Amin. Wanshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. InsyaAllah kalau ada soalan, Ustaz, ini ada satu soalan ni. Dia kata, kalau sembahyang raya wanita itu sama kan Ustaz Abdul di masjid? Kurang dengar sekali lagi. Dia tanya, kalau sembahyang raya, wanita boleh tak, afdal tak pergi ke masjid? Boleh. Sembahyang raya boleh. InsyaAllah. Ada soalan lain lagi? InsyaAllah boleh terus dekat Ustaz. Ustaz, kalau suami tak soleh macam mana Ustaz? Kalau suami tak soleh, diharuskan fasah. Sabar itu lebih baik. Sabar itu lebih baik. Kalau boleh sabar, itu yang terbaik. Walaupun boleh kita minta difasahkan, boleh. Tapi kalau sabar, itu yang terlebih indah. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Satu soalan lagi. Ada 5 minit kita lagi. Belum ke 11. Ustaz terpaksa berhenti sebab dah sampai.
Ada soalan lagi? Ada yang tak puas hati ke? Cara kita memang ni kan ada yang tak puas hati, Ustaz. Nampak macam berat sebelah. Nampaknya berat sebelah, ya betul. Nanti kat belakang ada, kat belakang. Kat belakang orang lelaki pula kena. Kitab ni kadang-kadang kalau yang Assalamualaikum, membaca tak Ustaz. betul macam berat sebelah. Macam berahi lelaki. Ini mula-mula kitab je. Nanti kat belakang lelaki pula kena. Betul-betul Ustaz, saya faham. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, sila. Maaf, nak tanya Ustaz. Okey, kalau kita minta izin daripada suami untuk pergi belajar fardu ain, dia benarkan, tapi suami dia tak ada, dia outstation, dia overseas contohnya. Kita pergi dengan anak lelaki sahaja berumur 10 tahun. Kalau suami izinkan, kita boleh pergi ke? Kalau katakan tempat belajar fardu ain tu pula di luar daerah. Terima kasih. Mengaji fardu ain, minta izin, kemudian suami beri di luar daerah, boleh pergi. Menjadi suatu kewajipan. Asal kewajipan mengajar fardu ain pada suami. Ketika suami ghaib, tak mampu nak mengajar fardu ain, hendaklah suami mengizinkan isteri untuk menuntut ilmu fardu ain. Suatu kewajipan pula. Boleh tu. Satu kewajipan suami kena bagi. Suami tak bagi pun isteri boleh pergi. Atas pasal fardu ain. Okey, Kalau Ustaz. isteri bagi duit pada mak kandung, duit isteri tak ada masalah. Kalau isteri bekerja, duit isteri tu hasil daripada pekerjaan isteri dibagi sedikit gaji dia kepada mak kandung dia. Tak ada masalah, boleh. Walaupun suami tak tahu, boleh. Kalau duit suami tak boleh, duit suami kena minta izin suami lah. Allah SWT. Itu lagi soalan, Ustaz. Dia kata, Ustaz, kalau suami isteri saling meredai walaupun hak suami dan isteri masing-masing tak tercapai, macam mana, Ustaz? Itu yang terbaik. Kita ni orang panggil ada kekurangan. Suami tak sempurna, isteri pun tak sempurna. Kan? Tiba-tiba masing-masing suami isteri masing-masing redha. Dunia mata'un. Dunia itu dikatakan mata benda. Kan? Mata benda yang paling indah mendapat isteri yang solehah. Dia memahami. Orang dia memahami. Dia ni kurang serba-serbi, suami pun kurang serba-serbi. Kan? Kemudian dia berlebih kurang. Apa yang kurang, apa yang tak cukup, dia redha je. Itu yang terbaik tu kan. Sebagaimana dicontohkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah kan. Ustaz, hukum kalau suami kasih duit nafkah pada isteri dari hasil haram atau duit haram, macam mana, Ustaz? Dapat benda yang haram, maka sumbernya haram, maka haramlah orang panggil diberikan kepada anak isteri. Itu haram. Kalau kita marah-marah suami, lepas tu minta maaf suami maafkan, dosa tak kita dengan Allah? Allah ampun tak dosa kita? Dosa hak anak Adam itu bergantung pada hak anak Adam. Bila anak Adam tu dah maafkan, selesai. Dalam pengajian lepas, Ustaz cakap kita kena bagi tahu suami juga walaupun itu duit kita, duit isteri. Betul ke, Ustaz? Kalau ada sepencarian. Sepencarian mana tak masalah, Ustaz ya? Kemudian satu lagi soalan, Ustaz, suami bagi duit kat isteri. Jadi duit isteri ada kan? Adakah perlu minta izin suami juga nak bagi duit kepada ibu bapa? Kalau suami dah beri pada isteri, itu tak ada masalah. Terpulang isteri. Okay. Isteri nak tasarruf kat mana pun boleh. Itu hak dia, Ustaz ya? Hak isteri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Mudah-mudahan. Tangguh dulu kan?
Ya, okey. Tangguh dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan juga sahabat Sama. semua. InsyaAllah kita hadir pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.